ke Allah. Jadi sebab itu kita kena bersungguh-sungguh. Kalau kita bincang pada hadis Nabi SAW, taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir min syahr Ramadan. Taharrau ni kalau boleh bukan Ramadan, bukan akhir Ramadan je. Taharrau ni kalau boleh di awal sampai akhir. Taharrau ni macam ni. Taharrau ni kalau ikut dalam kamus, maksudnya diumpamakan macam di waktu pagi yang masih segar, yang masih berembun, yang masih sejuk, dingin itu. Kemudian dilepaskan kambing-kambing menuju ke padang rumput yang hijau, yang terbentang luas. Kan? Dalam kesejukan pagi dan rumput-rumput yang masih hijau segar, kemudian diselaputi dengan embun-embun yang dingin, kan? Jadi bila dilepaskan kambing tu, apa yang kita lihat pada kambing? Kambing tu akan meragut sepuas-puasnya. Tak cukup makan kat sini, sikit-sikit makan. Nampak sana hijau, makan sana pula. Nampak sana hijau, makan sana. Itu taharrau. Itu maksud taharrau. Okay. Jadi bila masuk dalam bulan Ramadan ni, kita kena macam tu. Macam kambing tadi tu. Oh, nampak ni, oh rumput hijau, bestnya. Oh, makan sana. Baru makan satu, makan sana pula. Semua satu padang rumput tu kita nak makan, kan. Jadi macam itulah Ramadan. Tak cukup dengan solat tarawih. Oh, aku kena bangun qiyam. Tak cukup dengan qiyam, aku kena tadarus Al-Quran. Tak cukup tadarus, kena banyak sedekah. Tak cukup tadarus, banyak sedekah. Banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah. Sepatutnya kita ni bila masuk dalam bulan Ramadan, sebab Allah telah berikan kita, Allah bentangkan pada kita semua kebaikan. Kena tamak, betul, kena tamak. Kena tamak. Bukan tamak yang tak baik tu lah. Tamak yang baik. Kita nak buat pahala ni, kita nak buat amalan ni. Nampak orang sedekah, kita nak sedekah. Nampak nak beri makan berbuka pada orang berpuasa. Kita nak beri makan juga pada orang berbuka. Bukan sibuk je nak pergi buka puasa kat mana. Kita selalu sibuk nak pergi buka puasa kat mana. Tapi sebenarnya yang digalakkan dalam bulan Ramadan ni, kita kena anjurkan majlis berbuka puasa. Kalau tak boleh kat rumah, kita bawa lah makanan kat masjid. Kan? InsyaAllah. Okey, jom kita sambung surat 180. Beberapa sifat akhlak Rasulullah SAW. Kalau tak silap saya, kita berhenti pada yang orang yang paling malu dan tidak menatap lama wajah seseorang yang lain. Betul Okay. Antara sifat dan akhlak Rasulullah SAW. Betul Wajah? Rasanya kita sambung nombor 10 tu, orang yang tidak pernah mencela makanan. Okey, orang tidak pernah mencela makanan. Saya kat situ. Betul Mira, betul. Okey. Muka surat berapa? 180. Kasih. InsyaAllah. Okey. Orang yang paling malu dan tidak menatap wajah lama seseorang yang lain, ini Nabi SAW. Yang kedua, Nabi pun adalah orang yang malu bila wajahnya ditatap lama oleh orang lain. Sebab itulah bila Nabi ditatap wajahnya lama oleh orang lain, Nabi akan tunduk. Dan kesempatan inilah yang diambil oleh Anas bin Malik radhiyallahu an untuk mengira berapa helai uban di janggut dan di rambut Nabi SAW. Kan? Dan akhirnya Anas kata tidak lebih daripada 20 helai uban. Dalam riwayat yang lain sebut 14 uban di rambut dan di janggutnya, kan. Sebab Nabi SAW bila ditatap wajahnya dia akan tunduk malu. Bila tunduk malu, itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ambil kesempatan. Okey. Tak semua sahabat dapat ataupun mampu untuk menatap wajah Nabi lama. Kalau ialah sebab aura Nabi, sebab aizah yang ini, kehebatan Nabi SAW, kehebatan Nabi SAW, sehingga orang yang bertemu dengan Nabi, dia malu. Satu, yang kedua dia rasa gerun, takut nak menatap wajah Nabi SAW. Itu bukan semua sahabat dapat tenung wajah Nabi. Yang rapat dengan Nabi SAW sahaja. Antaranya Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq. Itu Abu Bakar As-Siddiq, bila dia tenung Nabi SAW, dia kata, qad syibta ya Rasulullah. Rupanya kau dah beruban ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, syayabatni Hud, wal waqi'ah, wal mursalat, wa amma yatasa'alun, wa iza syamsu kubirat.
Aku ni beruban kata Nabi SAW sebab surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Mursalat, surah An-Naba dan surah At-Takwir. Bila para ulama kaji tentang surah-surah ni, surah-surah ni adalah surah yang menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Jadi Nabi beruban sebab fikir kiamat. Bukan fikir Nabi. Nabi dah masuk dalam syurga dah. Fikir kita, fikir umat kita. Ustaz off-kan mic ke Ustaz? Ustaz ter-off mic. Tak dengar suara. Ustaz cari switch mic ke? Dia macam freeze tu. Ustaz macam freeze Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mic Ustaz tak on, lepas tu tak dengar. Terberhenti seketika. Ke Ustaz tak dengar kita? Ustaz dah bercakap. Ke ada off mic Ustaz? Kenapa you ada ni ke tadi? Tak ada keluar apa ni? Pop up kat sini tadi something, so I touch. Tapi mikrofon Ustaz tu off tu Ustaz. Yalah. Ustaz belum ni lagi kot, belum respon. Assalamualaikum Ustaz. Ada problem? Ustaz dah bercakap lagi, Ustaz tak dengar. Tulis kat chat. Dah Ustaz dah respon dah tu, nampak dah bergerak. Ada yang tak boleh apa keluar dekat I tadi tu? Tak, saya tak ada keluar apa pun. Ada pop up dekat host something. Kalau ni minta Ustaz keluar dulu, masuk lain. Ya. Mungkin ada orang terviewer kan Ustaz. Sebab Ustaz tak boleh on Ustaz punya mic. Ustaz keluar dulu lah. Ustaz keluar dulu, masuk balik. Mungkin ada problem, ada orang yang ni kot. Sabar je dah. Macam. Ada ni kot, scammer ke? Okey tu. It's on my apa ni keluar itu host control tu. Assalamualaikum Ustaz. Ya Allah. Cuba Ustaz try on balik Ustaz. Maaf Ustaz, ada apa ni pop up keluar dekat my computer, ada keluar ni, tertekan dekat apa benda dia suruh turn off ni tadi kod maybe turn off mikrofon Ustaz. Minta maaf sangat. Jadi Ustaz duk bercakap tadi tu mic off, lepas tu tak dengar apa. Jangan ni ada pula kata ni Zaini Abdul, kenapa mic kami di off kan? Mungkin tadi puan ni Hajah Moda ada problem kot dengan dia punya tab. Jadi dia Yelah, tak pernah off mic, tiba-tiba off mic nak bercakap tak boleh. Kita tak apa ni. Minta maaf. Sadarallah. Tak apa Ustaz dah cuba dulu Ustaz. Okey, insyaAllah. Okey. Jangan tertekan benda. Benda yang tertekan. Relax, tenang. Jangan tertekan. Ustaz, masa ditegur oleh sahabat tu, masa tu berapa umur Nabi Ustaz? Masa dia ke uban tu? Umur Nabi beruban. So masa dia ke uban tu? Nabi di Madinah, lebih 50 tahun lah. Dia tak sebut pun berapa umur ketika Nabi ditegur tu. Tapi Nabi start beruban bila Nabi berada yang tu sebut di Madinah lah. Maksudnya tak disebut berapa umurnya. Tapi Nabi start beruban pun Allahumma salli 50 ke atas lah. 50 ke atas. InsyaAllah. Okay. Itulah masa beruban ni Ustaz. Ya. Sebab itulah Allahumma salli saya sebut tadi, kita terberhenti pada saya sebut Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang dapat menatap wajah Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang lain dia malu untuk menatap wajah Nabi SAW. Okay. Sebab itu bila antara yang sahabat yang boleh menatap wajah Nabi adalah sahabat-sahabat yang rapat dengan baginda SAW. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu disebut ada satu hadis yang Abu Bakar kata, "Qad syibta ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku nampak kau dah beruban ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, syayabbatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Kata Nabi SAW, aku beruban ni sebab surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Mursalat, surah An-Naba dan surah At-Takwir.
bila para ulama kaji, rupanya surah-surah ini adalah surah-surah yang menceritakan tentang hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat. Jadi Nabi SAW beruban sebenarnya fikir tentang hari kiamat. Dan Nabi bukan fikir tentang diri Nabi. Nabi tidak akan menemui hari kiamat. Nabi risau tentang umatnya. Jadi Nabi beruban sebab fikir kita. Fikir kita, umat Nabi SAW. Bagaimana umatku nak menghadapi dahsyatnya kiamat, kan? Itulah Nabi SAW. Jom kita masuk seterusnya. Okey, orang yang tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika menyukainya, baginda akan memakannya, dan jika tidak disukai, baginda akan meninggalkannya. Rupanya mencela makanan ni tak bagus, kan? Ada satu kajian, kalau boleh buka di Allahumma salli ala Muhammad, buka di YouTube. Buka di YouTube. Tajuknya The Impossible Rice Experiment. Maksudnya suatu yang menakjubkan terhadap eksperimen terhadap beras ataupun nasi. Ada seorang tu dia buat kajian tentang makanan lah, tentang nasi. Dan nasi tu ditanak 10 minit sehingga dia masak. Okay. Kemudian dimasukkan dalam satu bekas. Okay. Bekas tu bekas kedap udara. Dia macam balang kuih raya kita lah. Dia memang ada tap, dia punya kunci dia tu memang ketat. Kemudian dia masukkan beras tu dengan guna sudu plastik. Dia tak guna sudu besi sebab takut ada tindak balas panas dengan besi. Dia guna sudu plastik, masuk dalam bekas tu. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, bekas tu dia tutup rapat dan di label di atasnya adalah perkataan love. Label untuk botol tu dengan label love. Jadi bila dah ditutup rapat, barulah dia dihamburkan perkataan-perkataan yang baik pada botol tu. I love you, you are so beautiful, macam-macam lah yang disebut yang baik-baik pada ni, kemudian dia letak tepi. Kemudian dia ambil botol yang kedua, dia masukkan nasi atau beras, nasi yang dah ditanak tadi. Kemudian dia tutup, penutupnya kedap udara tu. Kemudian di label atasnya dengan perkataan hate. Dia hamburkanlah perkataan yang tak elok pada balang ni. Dia pada botol ni. Dia gunakan perkataan apa nama ugly lah, apa dalam bahasa Inggeris lah. I hate you lah. Lepas tu diletak tepi. Dan satu lagi botol, dia masukkan nasi. Kemudian ditutup dan dilabelkan di atasnya ignore. Ignore ni maksudnya diabaikan, tidak dihamburkan dengan apa-apa perkataan. Jadi dia hanya letak tepi dan biarkan. Dan dia ambil kain hitam, dia bungkus dengan kain hitam selama 9 bulan. Selama 9 bulan. Selepas 9 bulan dikeluarkan botol-botol tadi tu. Yang menakjubkan adalah apa? Kalau kita memang tahulah natijahnya ataupun keputusannya adalah yang dihamburkan dengan perkataan-perkataan yang tak baik tu hitam berkulat. Hitam berkulat. Macam mana boleh ada kesan sedangkan dia kalau tengok eksperimen tu dia guna sarung tangan, kemudian dia pakai sudu plastik, kemudian kedap udara, dia tutup dulu baru dia cakap, baru dia hamburkan pada botol yang tertutup rapat tu. Kalau mungkin botol tu terbuka, air liur ni kan asid kan masuk dalam tu mungkin akan merosakkan nasi tadi. Tapi tak, dia tutup dulu baru dia hamburkan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang tak baik. Okey. Yang dihamburkan dengan kata-kata yang hate tadi tu hitam dan berkulat. Okey. Yang menakjubkan adalah yang ignore tadi tu, yang diabaikan. Maksudnya tidak dihamburkan dengan perkataan yang baik, tidak dihamburkan dengan perkataan yang tidak baik, juga hitam dan berkulat. Tetapi ataupun nasi yang dihamburkan dengan perkataan yang baik hanya berubah warna sikit je ke kuning-kuningan. Selepas 9 bulan. Bermaksud apa? Walaupun tidak ada orang yang melakukan eksperimen zaman Nabi SAW. Dan Nabi pun tidak menceritakan tentang keajaiban-keajaiban ini pada para sahabat tentang kenapa tak boleh cela makanan. Sahabat lihat kenapa Nabi tak cela makanan. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tak suka, Nabi akan bangun dan meninggalkan makanan. Tak sebut orang tak suka makanan ni. Tak sedap lah. Kan?
tak minat, tak suka makanan. Kan? Nabi tak pernah sebut macam tu pun. Jadi para saintis kaji, rupanya makanan yang dihamburkan dengan perkataan yang baik, dia absorb perkataan kita sebenarnya. Ini makanan dihamburkan dengan perkataan tak baik, juga dia absorb dengan kita punya kata-kata. Kalau negatif lah diambil. Kemudian yang seterusnya, yang kalau kita tak baca doa pun, tak sebut perkataan yang baik, kan, pada makanan tu, pun akan mengakibatkan sesuatu yang maksudnya akan merosakkan makanan. Maksudnya bila masuk dalam perut kita seumpamanya macam kita makan nasi basi lah. Jadi semua khasiat-khasiatnya dah tak ada dah. Sebab itu kalau kita makan kemudian sambil makan sambil istilahnya membawang, kau nak tahu mak Kia tu ni habis semua dihamburkan pada makanan. Makanan pun absorb makanan tu masuk dalam perut habis. Dia tak jadi apa nama? Allahumma salli dia tak ada kebaikan dia sudut makanan tu. Makanan tu jadi rosak. Baik itu hukum berbual ketika makan boleh, harus hukumnya. Yang makruh adalah ketika mulut penuh dengan makanan. Unyah-unyah sambil bercakap itu makruh. Nabi juga berbual ketika makan. Okay. Bila sahabat cerita tentang makanan sedapnya makanan ni, Nabi juga join sama. Makanan sedap. Tapi bila tengok makanan tu tak suka, Nabi tinggalkan. Nabi tak makan. Nabi tak nak duduk sambil mengomel pasal masin sangat ni. Rupanya kata-kata negatif kita ni kan dia akan diserap oleh makanan. Itu orang tua kita kata, kalau masin sangat, dia cakap dengan isteri dia, maknya tadi ada lori garam terbalik ke depan rumah. Ada lori garam ke terbalik ke rumah. Dia tak cakap pun. Maknya pasal ni masin sangat ni. Bila sebut pasal masin sangat ni, tu dia menunjukkan bahawa dia tak suka makanan tu negatif, makanan tu absorb makanan. Kata-kata dia. Jadi bila masuk dalam perut, makanan tu dia akan rosak. Jadi tak adalah kebaikan pada kita daripada makanan tersebut, hilanglah khasiat-khasiat dia. Sebab itulah Nabi tidak pernah mencela makanan. Boleh? Ustaz, biasa kalau kita nak baca Yasin dekat botol kan, ada air tu, selalu kita buka tau, tutup tu kita risau tak masuk dalam tu. Maknanya tutup pun boleh Ustaz Ya, tutup pun boleh. Allah. Sebab sebelum ni kita tahu lagipun kita tutup tu bukan apa, sebelum mula baca Yasin tu kadang menyembang terbuka, tapi yalah macam logiknya tutup ke buka ke tetap masuk. Subhanallah. Boleh tutup boleh. Tak ada masalah. Baru ni tahu tutup pun boleh. Kalau apa nama, kalau buka nanti kau air Leo Pak Imam kecil-kecil masuk dalam tu. Saya telefon dengar lah Ustaz, eksperimen tu siapa yang buat Ustaz? Saya orang Mak Saleh, tapi boleh type di Impossible Rice Experiment. Impossible Rice. Boleh cari nanti dekat YouTube. Saya pun tengok YouTube, kan? Itulah, tapi mulut Pak Imam tak apa. Ailio Pak Imam kan dia, Pak Imam belajar baca Quran, belajar zikir. Jadi Ailio yang keluar pada mulut Pak Imam tu yang sentiasa basah. Kita baca sendiri Ustaz, baca sendiri ramai-ramai Yasin tu. Ya. InsyaAllah. Sebab itu kenapa tahnik kita minta Pak Imam, ulama-ulama untuk tahnik yang cucu atau anak kita. Kenapa? Sebab kita nak Ailio dia tu. Sebab itu Nabi dia kunyah juga. Dia lembutkan dulu dengan mulut dia. Baru letak pada langit bayi tu. Kan? Kalau tengok Ailio tak. Ailio orang yang sentiasa basah dengan zikir, basah dengan baca Quran tu ada keberkatan. Okay, insyaAllah. Tu. Jadi jangan cela makanan tak sedap, tinggalkan. Sedap, makan. Itu yang Nabi buat, insyaAllah. Okey, seterusnya. Tidak pernah makan sambil bersandar. Kata Nabi SAW dalam kitab Syamil Muhammadiyah, bab cara Nabi makan, dia kata, fala akulu muttaki'an, dan aku tidak pernah makan bersandar. Kenapa? Orang yang makan bersandar ni dari sudut akhlak adalah simbol orang kaya yang zalim makan. Yang Firaun makan baring bersandar. Itu simbol orang kaya yang zalim makan sambil bersandar. Nabi tak pernah makan bersandar. Okey. Dan Nabi pun tak ada semeja makan pun kat rumahnya.
Itu disebut daripada Anas bin Malik, lam yakulu ala khiwanin hatta mat. Nabi tak pernah makan atas meja makan atau menggunakan meja makan sampai Nabi wafat. Yang Nabi buat apa? Nabi makan atas lantai kan, yang berlapiskan kulit ataupun kain yang dipanggil sufar, yang kita panggil safrah. Saprah kan. Kain tu kan. Tu cara Nabi makan. Okey. Nabi tak pernah bersandar. Okey, dari sudut sains pun sebenarnya saluran kerongkong kita ni ada dua kan. Satu dalam kerongkong yang besar ni ada dua saluran. Satu saluran udara, oksigen, satu saluran makanan. Dia duduk sebelah-sebelah. Jadi kalau kita makan dalam keadaan bersandar, saluran makanan itu menghimpit saluran pernafasan. Jadi kita ni tak selesa makan, mengah kita makan. Kan, dia menghimpit saluran pernafasan. Sebab tu tak bagus makan dalam keadaan bersandar. Yang kedua, perut kita ni dia bentuk huruf L. Okay. Jadi kalau kita duduk bersandar, perut kita ni akan terpenyek. Terpenyek ni jadi kedudukan perut kita dalam ni dia macam kalau kita bungkus teh ais ikat tepi. Teh ais ikat tepi. Dia kena gantung barulah dia tegak, tak tumpah. Kan? Tapi kalau dia letak atas meja, kan, dia akan mungkin boleh tumpah. Jadi bila boleh tumpah tu, ada saluran tu esophagus nama dia, saluran tu. Jadi saluran makanan yang penuh dengan asid dalam perut ni boleh keluar ke esophagus, menyebabkan seorang tu pedih hulu hati ataupun GERD. Pedih hulu hati, GERD kan. Sebab itu sebenarnya hikmah kenapa Nabi SAW tidak pernah makan atas meja makan. Satu, maksudnya menggunakan meja makan. Yang kedua, Nabi tak pernah makan bersandar. Nabi makan tegak macam ni. Nabi makan. So umpama macam tayat akhirat tu tak. Gastrik lain. Gastrik ni ulcer dalam perut. Dia bukan gastrik, dia panggil GERD. GERD ni apa tah? Dia punya, saya pun tak tahu nak sebut. Dia punya ada saintifiknya. Saintifik. Okay, insyaAllah. Nanti habis buku ni kita pindah satu ni. Kita bincang Syama'il Muhammadiyah dengan Rational Science Akhlak yang saya bincang tu. Ataupun insyaAllah doakan buku saya nak terbit dah ni Ramadan ni insyaAllah. Kita tadaburkan yang rasional sunnah. Menarik, insyaAllah kita bincang. Okey. Seterusnya nampak. Baginda tidak pernah makan berdiri. Baginda tidak pernah makan di meja makan. Dan baginda menyukai manisan, madu dan buah labu. Nanti kita akan detailkan itu pada pertemuan kita akan datang. Sebab kat sini ada tentang buah labu. Kenapa Nabi suka makan buah labu? Surat 199. Buah labu. Okay. Banyak kebaikan buah labu ni. Labu yang mana? Labu kuning. Labu pumpkin. Labu kuning tu. Labu kuning ni baik untuk orang yang diabetes. Orang yang kencing manis. Labu ni dapat mengurangkan kadar gula dalam darah. Okay. InsyaAllah Okay. Biasa kita buat gulai lemak Ustaz, sedap insyaAllah. Gulai lemak. Santan pula dia adalah kolesterol baik. Kemudian santan adalah makanan untuk otak. Makanan untuk otak ni dua, santan dengan badam. Kata Dr. Rizal Abu Bakar, pakar neurologis, dia makanan untuk otak ni, untuk cerdaskan otak ni apa semua, dua, santan dan almond ataupun badam. Okay. Jadi kita makan lemak tu bagus sebenarnya. Makan lemak daripada santan. Dia kolesterol yang jahat ni adalah daripada binatang. Daging, ada lemaknya tu, itu tak elok. Itu kolesterol jahat. Kulit ayam kolesterol jahat. Kulit ayam kolesterol jahat. Itu Allah dah mudahkan pada kita dah. Itu hidangan dalam syurga adalah burung. Daging burung. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Daging burung kenapa? Sebab burung ni bila kita ni, ada orang pergi cabut bulu burung ke tak ada? Masa ayam. Tak ada. Dia akan siat sekali dengan kulit-kulit kan. Jadi bila siat dengan kulit,
tinggal daging yang pure daging. Jadi tak ada lagi kolesterol sebab kolesterolnya hanya pada kulit. Kolesterol jahat tu hanya pada kulit. Tapi kita sedap makan yang kulit tu. Kan? Makan apa nama? KFC ke apa ke kan? Kulit yang kita nak. Sebab bumbu dia, rempah dia semua kat kulit, dia tak masuk kat daging. Yang nak kulit tu. Okay. Okay, insyaAllah. Tu walaupun. Okey, seterusnya tidak menerima sedekah. Omega 6 lemak jahat tu. Omega 6. Oh, saya tahu omega 3 je. Ada omega 6 Omega 6 apa ya? Dia omega 3 untuk otak juga. Kan? Ikan. Oh, boycott KFC. saya tak boleh nak sebut boycott KFC. Sebab saya ada kontrak dengan ada kontrak. Ustaz terputus-putus. Terputus. Okey. Sekat-sekat. Okey lah. Sikit lah. Tadi Okey. okey lah. Okey. Okey, tak tahu siapa, tak tahu. Dia puasa esok kenapa? Komputer ni puasa juga. Kan? Dia suruh, dia pun nak bercuti juga Ustaz. Oh, Ustaz, omega 6 ni asid lemak yang diperoleh daripada Moderator makanan. punya suara pun putus-putus. Oh. Omega 6 ni asid lemak Ustaz yang diperoleh daripada makanan yang tidak boleh terhasil sendiri oleh tubuh. Oh, Masya Allah. Umumnya dia dalam bentuk linolenic acid. Oh, okey. Terima kasih tempat-tempat tu. Okey. Hari ni ada problem sebelah, ada mouse tak gerak. Tak apalah, insyaAllah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Jom, seterusnya kita masuk. Tidak menerima sedekah dan hanya menerima hadiah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi, kalau boleh rujuk dalam bab Khatamun Nubuwah. Kan bila Salman Al-Farisi ni dia sahabat Nabi yang paling banyak agama kan. Pertama dia pernah dulu agama Majusi. Bila dia tahu tentang api sembahan Majusi pernah padam, jadi dia kata ada Tuhan yang lebih kuat daripada pada api sembahan dia ni. Dia keluar daripada negara dia. Kemudian dia belajar dengan seorang rahib agama Nasrani. Dan rahib agama Nasrani itulah yang pesan pada dia. Kamu bila aku meninggal ni, sebab dia dah tua sangat, bila aku meninggal, kamu pergilah ke Madinah, cari seorang lelaki namanya Muhammad bin Abdullah. Dia adalah Nabi akhir zaman. Pada Muhammad ni ada 3 ciri. Ciri yang pertama, Muhammad tidak terima sedekah. Yang kedua, Muhammad hanya terima hadiah. Yang ketiga, di belakangnya ada daging yang tumbuh sebesar telur burung merpati, iaitu khatamun nubuwah, tanda kenabian dan tanda Nabi penutup. Tanda Nabi penutup. Sama Al-Farisi pun keluarlah. Ya, Cik Uji nak tanya soalan. Dia terangkat tangan. Okey, tak apa, insyaAllah. Jadi kalau nak tanya. Salman Al-Farisi pun keluarlah menuju ke Madinah. Tiba-tiba dia di-kidnap oleh orang-orang Yahudi, pedagang-pedagang Yahudi. Akhirnya jadi hamba kepada orang-orang Yahudi. Jadi dia beragama Yahudi ketika itu. Bila dia ada peluang untuk membebaskan diri, dia dah berkhidmat pada tuan dia lama dah, dan diberi peluang untuk membebaskan diri, syaratnya adalah dia kena menanam korma di kebun milik Yahudi itu, berbuah semua pokoknya, barulah dia dibebaskan. Adalah kisahnya. Jadi dia pun bawalah satu bekas korma, jumpa Nabi SAW. Dia uji Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, ini sedekah untuk engkau. Nabi kata, wahai sahabat, bawa balik, kami tidak terima sedekah. Sebab Nabi orang kaya kan. Orang kaya tak layak terima sedekah. Yang layak terima sedekah adalah orang fakir dan miskin sahaja yang layak terima sedekah. Itu kalau kita pergi kedai, ada balance posin kan. Kita kata tak apalah, ni saya sedekahlah 10% tu. Kita ada dapat pahala sedekah tak? Tak dapat pahala sedekah. Kita hanya dapat pahala pemberian biasa. Sedekah hanya untuk fakir dan miskin. Sebab itu sedekah ni, maksud dia adalah membenarkan hak. Membenarkan hak.
Dalam Al-Quran surah An-Nisa pun sebut wa atuhunna sadaqatihinna nihla, dan berikanlah kepada isteri-isteri kamu itu sadaqatihinna. Sedekah ke? Ni saya sedekah untuk awak. Tak, mahar. Sadaqatihinna maksudnya mahar, mas kahwin. Mas kahwin wajib. Jadi maksudnya sadaqatihinna, kita membenarkan hak isteri itu daripada mas kahwin. Sebab itu Allah gunakan perkataan sadaqatihinna. Dia berasal dari kalimah sidqun. Sidqun ni benar. Jadi sedekah maksudnya membenarkan hak orang daripada harta kita. Itu Nabi SAW dalam di luar Ramadan, Nabi dermawan, sangat dermawan, dan lebih-lebih dermawan dalam bulan Ramadan. Saya nak ni lah, saya nak ajak semua lah, insyaAllah. Nampak? Kalau kita bagi budak-budak, okay, baru nak cakap, alhamdulillah. Kita kan dermawan di luar Ramadan kan? Bila? Hari Raya kan? Hari Raya, masya-Allah, pantang ada budak kecil. Pagi-pagi dah kita belum pergi masjid lagi. Assalamualaikum makcik. Boleh beraya. Makcik ni belum pergi solat raya, awak dah sibuk datang beraya. Nah, ambil duit ni. Kan? Oh, dermawan kita. Kan? Dermawan kita. Kalau ada orang datang rumah bawa anak 5 orang, wah, kita pun dah standby sampul 5 orang. Kan? Kemudian Allahumma sholli tiba-tiba berkata, anak aku ada 10 lah, aku bawa 5 je ini. Oh, okey, tambah lagi 5. Kita dermawan kan di luar Ramadan. Apa kata kita jadi dermawan dan sangat-sangat dermawan dalam bulan Ramadan. Apa dia? Kita pergi masjid, solat tarawih, bawa duit banyak-banyak. Jangan tak bawa wallet. Bawa duit banyak-banyak. Sedekah pada budak-budak. Panggil sini. Panggil budak ni, okey. Jangan sedekah lah. Maksudnya kita kata, ni tadi solat tarawih berapa rakaat? Dia kata 8 pakcik. Oh 8 okey lah. RM5 kalau 8. Kalau saya 3 je, 3 RM3. Orang saya 2 je, 2 RM2. Kan? Jadi besoknya budak-budak ni akan cari mana pakcik RM5 ni. Mana pakcik RM5. Mana pakcik RM5 ni. Jadi kita beri galakkan pada dia. Kalau dia kata pakcik tadi dia kacau saya solat je. Okey. Oh kacau orang solat tolak RM2. Besok kalau nak RM5 solid, solat betul-betul, jangan kacau orang, 8 rakaat. Jangan kacau orang pakcik bagi RM5. Tunggu pakcik kat sini. Kan? Jadi malam besok mungkin ayah dia penat, letih. Dia kata, abang kita solat dekat rumah je lah, ayah penat lah. Kan? Oh, tak boleh lah. Tak boleh. Kita kena masjid kat ayah, salah budak-budak ni rajin sangat pergi masjid ni. Rupanya dia nak pergi cari pakcik RM5. Kan? RM5 30 hari Ramadan berapa? 30 hari Ramadan 150. RM150 banyak banyak. Silap dia kata, ya lambat lagi lah balik kampung ya, jangan balik dulu ya. Malam raya kita balik kampung, malam raya. Sebab dia punya nak RM5 tu kan. Tapi tak apa, itu galakkan untuk budak-budak. Okay. Kalau tak jumpa budak-budak pun tak apa, bawa duit banyak-banyak, masuk dalam tabung masjid. Okay. Jangan balik baru bawa masuk tabung masjid. Sampai-sampai masuk terus tabung. Sekarang sebab ada orang pergi solat tarawih, dia tak pergi solat tarawih, dia nak pergi cari pergi ragut beg orang, pergi curi beg tangan orang tengah sujud, dia ambil beg tangan kan. Maksudnya awal-awal sampai masjid masukkan dulu. Jangan balik. Balik nanti syaitan kacau. Dia lupakan kita. Sampai rumah lah duit tadi tak masuk tabung. Malam besok lah. Kan? Malam besok pun balik terlupa, terus balik masuk kereta, terbalik. Lah terlupa lagi. Sampai 30 hari saya terlupa je. Kan? Jadi syaitan nak ganggu kita. Jadi cara yang terbaik adalah sampai-sampai masuk tabung terus. Kan? Itu cara kita nak sedekah, cara kita nak dermawan dalam bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW disebut bahawa Nabi sangat-sangat dermawan dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan Nabi dermawan, dalam bulan Ramadan lebih-lebih dermawan. Okey. Itu disebut tentang tu. Jadi Nabi tidak menerima sedekah, Nabi hanya terima hadiah. Salman Al-Farisi datang esoknya dengan bekas kurma yang sama. Salman Al-Farisi tukar lafaz je.
Dia uji Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, ni hadiah untuk engkau. Nabi SAW ambil hadiah tu dan berikan pada sahabat untuk hidangkan dan makan ramai-ramai. Jadi betul lah. Bagaimana guru sebut, ada dua je. Ciri yang ketiga, dia nak lihat apa dia? Khatamun Nubuwah di belakang Nabi SAW. Jadi sedang makan tu, dia terhendak-hendak macam itu. Hendak-hendak nak tengok belakang Nabi. Nabi perasan dia nak tengok Khatamun Nubuwah. Nabi turunkan jubahnya. Jadi ketika itu dia lihat Khatamun Nubuwah. Sebab itu kalau kita rujuk dalam hadis yang menceritakan tentang Khatamun Nubuwah ni, kebanyakan hadis tu adalah daripada Salman Al-Farisi. Dan tak silap saya hanya 3 orang saja yang dapat melihat Khatamun Nubuwah yang dengan jelas. Betul-betul jelas nampak. Okey, yang pertama Salman Al-Farisi. Okay. Yang kedua yang kita bincang tentang Uqashah yang nak pukul Nabi SAW tu. Sebenarnya bukan nak pukul, nak cium Nabi SAW pun kan. Yang ketiga adalah Abu Zaid Omar bin Ahqab Al-Ansari. Okay. Masa kecil dulu Nabi doakan kepalanya dan mendoakan dia dengan kecantikan. Jadi 3 orang, Uqashah bin Muhsan, Abu Zaid Omar bin Ahqab Al-Ansari, dan yang ketiga Salman Al-Farisi. 3 orang yang dapat lihat jelas khatam. Yang lain, ada yang sahabat ni dia masukkan tangan dia bila Nabi balik daripada perang, Nabi letih penat, Nabi minta diurut, jadi dia masukkan tangan dia dalam jubah Nabi, dia urut-urut terpegang khatam. Jadi dia kata khatam tu tidak lain hanyalah segumpal bulu-bulu halus. Kan? Dia tak dapat detail lah tentang ni. Hanya 3 orang sahabat yang dapat detail kan. Itu sebut tentang tu, insya-Allah. Okey, baginda gembira menerima hadiah walaupun kecil dan tidak berharga. Pernah suatu ketika Nabi didatangi oleh seorang sahabat yang menghadiahkan kepada Nabi apa? Timun. Kisah ni timun yang masih muda, berbulu-bulu halus kuning tu. Nabi suka sangat kisah ni, Nabi makan kan. Dan datang seorang membawakan hadiah kepada Nabi berupa satu uncang daripada Bahrain. Dalam riwayat disebut emas. Uncang tu penuh dengan emas. Nabi ambil, Nabi masukkan dalam tangannya dalam uncang tu. Lepas tu Nabi nak keluarkan, Nabi terasa sikit. Nabi masukkan lagi untuk penuh tapak tangan ni. Dia berikan kepada orang yang bawakan kepada Nabi tu timun. Timun dibalas dengan emas. Masya Allah. Kalau kita kan, mana dulu kita ambil emas dulu, timun tak apa, timun je. Timun je kan. Kita tak pernah dapat pemberian sebab kita ni fikir kalau dia beri emas dengan timun, aku beli emas lah. Timun apa ada kan. Dengan emas ni boleh beli timun banyak, berkilo-kilo boleh beli. Tapi Nabi tak. Sebab itu Nabi ni dia zuhud. Zuhud maksudnya adalah meletakkan dunia pada tapak tangannya, bukan pada hatinya. Kan? InsyaAllah. Jadi Nabi akan menerima hadiah walaupun kecil dan baginda akan membalas hadiah tersebut. Okey. Baginda biasa menggilap kasutnya sendiri, menjahit pakaiannya, menjarahi orang sakit dan memenuhi undangan sama ada orang kaya maupun orang miskin. Kalau Nabi menziarahi orang miskin ataupun di kalangan hamba, Allahumma salli alaihi wasallam, Nabi tidak akan menaiki apa-apa kenderaan. Nabi akan pergi dengan berjalan kaki. Walaupun Nabi ada unta yang kuat, namanya Qaswa. Nabi ada kuda yang hebat yang Nabi bawa pergi perang. Okay. Birzaun nama kuda, apa jenis kuda Nabi. Birzaun ni kuda Parsi campur kuda Arab. Okay. Kemudian Nabi ada bagal, namanya Duldul. Nama bagal Nabi Duldul. Okay. Nabi ada himar, namanya keldai. Tapi Nabi tak naik semua tu, Nabi jalan kaki. Sebab apa? Nabi meraihkan dan jaga hati hamba ataupun orang miskin. Yeah. Kadang-kadang kita kalau nak pergi jarang kan, saudara kita nanti raya kan, yang Allahumma salli yang miskin ya, yang hidupnya yalah miskin, parking kereta jauh-jauh. Jangan parking depan rumah. Nanti parking depan rumah,
dia sebenarnya mengecilkan hati orang miskin. Kenapa? Takut anak dia keluar, ya bestnya ya pakcik tu kereta besar ya. Ayah bila ayah nak beli kereta, belilah kereta besar macam pakcik tu. Ayah dia kata, motor pun tak mampu nak beli kereta. Jadi kita mengecilkan hati orang miskin sebenarnya. Parking jauh-jauh. Ajak jalan kaki ramai-ramai. Dan dia kata, tak ada parking sana, jauh sikit. Kenapa tak parking depan rumah? Tak apa. Kan? Jadi, kita kadang-kadang, raya time tu lah nak melaram. Ada setengah orang bandar ni. Dia sewa kereta tau. Sebenarnya dekat bandar ni dia miskin bandar sebenarnya. Miskin bandar. Kereta kancil je, kereta Viva je kadang-kadang. Tapi bila balik raya, wah mana? Kerja mana? KL. Wah KL. Wah besar kereta. Dia tak tahu kereta tu kereta sewa. Sewa seminggu. Kan? Sewa seminggu balik kampung, belagak dengan orang kampung kereta besar. Sedangkan kat bandar kereta kecil je. Jangan. Sewa Lamborghini, Masya Allah. Lamborghini sewa satu hari 15,000. Ada sahabat saya Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dia ada Lamborghini satu. Kan? Dia sewakan kat orang satu hari RM15,000. Kan? Seminggu balik bukan miskin bandar, miskin Tegar terus. Gelandangan terus. Kalau sewa Lamborghini balik kampung. Kan? Jangan. Berpada apa yang ada. Qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada. Kan? Kalau Viva lah. Alhamdulillah. Kan? Kancil lah. Kan? Orang yang pakai Velfire ni lebih kata, kalau kancil bestnya kan. Yelah, Velfire ni dah besar macam bas mini, nak parking pun susah. Kan? Kancil, selik mana-mana pun boleh. Kan? Yang paling sakit hati sekali adalah bila naik Velfire ni, dia kosong. Parking kosong. Dia unjuk. Dia tengok ada kancil parking. Aduh. Kata, tu yang ada orang kata, bila kancil boleh jadi babi. Bila masa kancil ni jadi babi. Macam tu lah. Bila sebelah ni Estima, sebelah ni Velfire. Lepas tu orang ni nak cari parking, tengok kosong, dia laju, sebab takut orang ambil, sampai-sampai ada kancil kat tengah-tengah tu. Keluar mulut dia, babi punya kancil. Tentulah kancil jadi babi. Dia dah Pasal kancil tu kau jadi babi. kesian kancil tu. Kan? Allah SWT. Dia orang tu dah henjuk kuat. Kat kosong. Tiba-tiba lah kancil parking kan. Sakit hati tu kan. Jadi pakai kancil pun Alhamdulillah. Pakai kancil Alhamdulillah. Lagi kat KL ni Saya senang pakai kancil je Ustaz. Ya. Saya pakai kancil je. Ya. Kalau Nah, selain saya kancil ada kereta lain tu. dia ada apa tadi? Lamborghini. Ada Lamborghini. Kancil tu kereta nombor berapa tak tahu. Kancil tu kereta pergi surau. Ustaz, nak tumpang tanya boleh Ustaz? Ya, boleh silakan. Apa maksudnya zuhud? Dulu kan saya pernah duduk di rumah apa ni, madrasah tu Ustaz, belajar masa saya bawa pencen lah. Lepas tu saya ni memang tak tahu apa benda zuhud. Situ Ustaz yang kendali rumah madrasah tu. Lepas tu saya memang ada kereta lah. Kita kerja memanglah ada kereta kan Ustaz. Lepas tu saya pencen. Lepas tu saya merantau, saya tak pernah selalu makan kedai lah. Lepas tu saya duduk madrasah, saya duduk berdua. Saya duduk madrasah, saya bawa lah pinggan kaca saya, pirek saya, bukan pirek apa, akropa saya satu, pinggan satu, akropa satu, apa ni, pinggan satu, piring satu. Lepas tu bini Ustaz tu, Ustaz Suhaimi, saya ingat, dia cakap dengan saya tak zuhud. Saya ni tak faham apa zuhud. Saya kata kenapa? Saya tengok dalam rumah tu semua plastik-plastik tau Ustaz. Plastik-plastik. Habis saya kata, dia kata acik pakai pinggan kaca. Oh tak boleh ke? Saya kata kita duduk madrasah kena zuhud, kata dia. Acik tak faham zuhud. Dia kata pakai ni plastik-plastik dia tu semua yang ada dalam ni. Semua plastik lah saya tengok kan. Oh ya ke? Tapi acik ni masa merantau makan kat kedai. Jadi kat situ saya masak sendiri. Saya kata saya nak rasa lah makan pinggan kaca kan. Habis tu acik ni tak zuhud, tak boleh duduk dalam madrasah. Dia halau saya tu Ustaz.
Oh ya? Dialog saya keluar. Sebenarnya dia salah takrif tentang zuhud. Zuhud ni bukan maksud dia kita kena jadi miskin. Zuhud ni zahada, kalau ikut dalam terjemahan dari sudut bahasa adalah redha dengan apa yang kita dapat. Satu. Yang kedua, zuhud ni ulama takrifkan adalah zuhud meletakkan dunia ini pada tapak tangannya, bukan pada hatinya. Maksudnya kalau dia kaya pun, macam Nabi kaya, tapi Nabi ni bila ada harta Nabi sedekahkan. Yang harta tu tak singgah pun dalam hati Nabi. Macam tadi tu yang timun dengan satu uncang emas. Kalau kita ambil emas tu, kita sayang emas, berarti kita letakkan emas itu dalam hati kita. Yang ni kat tapak tangan je. Memang ada harta tapi ada orang yang memerlukan nak bagi. Itu zuhud. Ya, orang salah takrifkan. Kebanyakan satu lagi ada satu jemaah yang kadang-kadang bajunya dah kuning, dah lusuh. Bila tanya kenapa, dia kata zuhud, dia kata. Itu bukan zuhud namanya, itu selekeh. Kan? Nabi ni cantik. Kan Nabi sebut, innallaha jamilun yuhibbu jamal. Nabi ni, Allah ni cantik dan suka kepada kecantikan. Jadi kita kena bersih-bersih. Kan? An-nadhafatu minal iman. Ya, salah faham sebenarnya. Bila zuhud kata kita kena simple-simple je. Tak boleh pakai kereta mewah, kena pakai kancil. Ustaz kalau nak pakai kancil teruk dia. Telefon, Ustaz kat mana Ustaz? Oh, saya jauh lagi lah, sejam lagi. Dah tak sampai-sampai. Ceramah kat Penang, tak sampai-sampai lagi. Sebab Allah buat kereta dia ada tak boleh laju kedua kan. Jadi kenalah pakai yang kereta yang kuat sikit. Dia tu Nabi SAW. Kalau Nabi zuhud yang kita takrifkan tentang zuhud yang kita faham, Nabi naik keldai cukup lah. Nabi naik keldai cukup lah. Tapi kenapa Nabi naik unta, dan unta Nabi ni unta yang qaswa. Qaswa ni kuat maksudnya. Unta yang gagah, unta yang kuat. Kan? Kenapa Nabi ada unta yang kuat? Okay. Kalau Nabi zuhud naik keldai je lah. Kan? Tak. Ada tempatnya. Nabi perlu berjalan jauh, Nabi kena berdakwah, Nabi kena perlu kenderaan yang kuat. Dan Nabi SAW pun sebut kan, Allahumma sallallahu antara nikmat yang apa nama dipanggil yang baik adalah kenderaan yang baik dan rumah yang baik kan. Nabi kata nikmat yang baik itu adalah kenderaan yang baik dan rumah yang baik. Kenderaan pun kena baik. Kenderaan kena baik. Sebab itu kena faham. Beza pula dengan qanaah. Qanaah ni maksudnya adalah berasa cukup dengan apa yang ada. Kadang-kadang kita dah ada kereta dah. Apa lagi kita kereta Proton Wira lah contohnya. Kita dah ada Proton Wira dah. Tak rosak, okey, elok. Alhamdulillah boleh naik 5 orang kan. Pakailah kereta Wira tu. Cukuplah, berasa cukuplah dengan apa yang ada. Janganlah asyik-asyik berangan nak beli kereta apa. Mercedes pula, beli Mercedes lah. Kan, tak apa, kita ni qanaah. Qanaah berasa cukup dengan apa yang ada. Kalau kita ada kancil, kancil lah kan. Kita jangan tengok orang pakai kereta BMW. Tahu tak orang yang duduk dalam kereta BMW tu sebenarnya, dia kata kalau aku pakai kancil lagi jimat, dia kata kan. Lagi jimat. Minyak je isi penuh seminggu boleh pakai. Kalau BMW, isi air ni petang dah habis dah. Isi air ni petang dah habis. Roteknya lagi, Masya Allah. Rotek kancil bau ringgit. Di bawah 1600 cc berapa ringgit? Murah je kan. Kereta biasa 100. Kereta biasa 100. Dia tak silap RM20. Tak silap dia punya ni. Rotek dia RM20. Kan? Kalau kereta Velfire 2.5 cc dah RM800 lah. Walaupun jauh RM20 dengan RM800 tu. Kan? Orang yang pakai Velfire kata aku nak pakai kancil lah. Kan? Lagi senang. Parking senang. Itu qanaah. Zuhud ni adalah kita letak dunia ni pada tapak tangan. Maksudnya jangan sampai dunia tu dia
Dia memberi kesan pada hati kita. Itulah maksud zuhud. Jadi salah lah yang tu. Tak boleh Tapi Ustaz panggil masa tu saya nak belajar agama tau. Bini Ustaz keluar suruh saya keluar tu Ustaz. Sedih saya masa tu. Dia kata saya ada pencen, ada kereta, nanti saya kaya raya duduk madrasah. Sedangkan madrasah bukan duduk free Ustaz. Kita kena bersih madrasah sambil belajar agama lah maksud saya. Kena bayar tak? Tak bayar lah, free. Tak bayar lah. Lepas tu saya datang situ pasal nak belajar agama Ustaz. Masa saya buat pencen, saya belajar agama. Lepas tu dia halau saya keluar Ustaz. Sedih hati saya masa tu. Tak apa, banyak lagi madrasah-madrasah lain yang boleh terima. Itu mungkin dia salah faham tentang maksud zuhud. Okay. Alhamdulillah, sikit je ini punya kita bincang. Banyak celoteh je. Tapi tak apa kan, ada kebaikan untuk kita semua. Sepanjang Ramadan kita cuti kan? Ya Ustaz, kita cuma ada menajak sahur dan juga 1 hari 1 juzuk bersama asatizah. InsyaAllah. Okay. Syawal tu kita minggu kedua baru sambung. InsyaAllah. Nanti kita akan maklumkanlah kita cuti berapa hari raya dan kita akan mula kuliah bila. InsyaAllah. Saya punya munajat sahur tu 29 hari bulan insyaAllah. Ustaz dah hujung-hujung Ramadan. InsyaAllah. Tu Ustaz 18. Ustaz punya nampak gambar atas tu. 18 18 Ramadan. Ramadan Ustaz kena set balik masa tu. Tengok. Okay. Pukul 4 pagi Ustaz. Pagi boleh insyaAllah. InsyaAllah. Tabarakallah. Okey, saya rasa cukup macam itu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada kelar lepas ni ke? Kita nak buka soalan ke atau nak terus tutup je Ustaz? Tutuplah 9.18 lah. Baik. Baik, masya-Allah, barakallahu fi, jazakumullah khairan jazak. Selepas raya insya-Allah, selepas raya kita akan sambung yang ke-13, beberapa sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh note dekat situ. Yang ke-13 insya-Allah. Lambat lagi yang takut ada yang lupa. InsyaAllah, macam mana pun sikit sebanyak kita dapat jugalah hari ini ilmu dan bagaimana akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita sehari-harian insya-Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita ni dilakukan dengan mengikut sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita daripada subuh tadi hinggalah ke saat ini, masya-Allah. Ustaz, saya buat satu hebat. Silakan. Satu ke dua. Lebih kurang lah. Kita ada satu lagi kuliah petang ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairi Azhar bin Samsudin dengan kitab Faridatul Fara'id fi Ilmil Aqaid. Dan jadi jangan lepaskan peluang kuliah akhir kita sempena kita nak masuk Ramadan ni. Dan seperti yang Ustaz cakap tadi lah, kita ada Ustaz terlibat dengan munajat sahur setiap hari bermula 1 Ramadan hingga akhir Ramadan pada pukul 4 pagi. Jadi jemaah semua jangan lepaskan peluang kerana kita tidak ada kuliah subuh dan kita ada tadarus dan juga tadarus bersama dengan asatizah 1 hari 1 juzuk insya-Allah. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah pada hari ini ada sebarang kekurangan, kesilapan, kekilafan yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan daripada kami sendiri. Saya mengambil peluang juga untuk memohon maaf dan juga mengucapkan Ramadan Karim. Mudah-mudahan Ramadan kita untuk tahun ini lebih baik daripada sebelum ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan insya-Allah. Jadi saya mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna Ramadan. Allahumma ighfir lana bi Ramadan. Allahumma ighfir lana bi Ramadan. Allahumma ighfir lana bi Ramadan.
وأدخلنا الجنة مع رمضان وأدخلنا الجنة مع رمضان وأدخلنا الجنة مع رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.